satu lagi, bukan satu riwayat, dalam satu ayat lain Quran, faja'a bi'ijlin samin. Nabi Ibrahim dia pergi pilih, dia pergi ambil lembu hak muda. Lagi mana? Lembu hak muda, kemudian dia panggang. Dia kata duduk sat kat tamu dia pergi belakang, semelih lapah apa semua, panggang. Subhanallah, perangai Rasul tuan-tuan. Apa yang ada di rumah dia yang paling sedap, yang itulah yang akan dihidangkan kepada tamu. Satu masjid ni tak buat sekali dengan saya. Tuan-tuan, kita kalau di rumah ada kijang dengan kijang sekilo, lepas tu ada ayam, nak masak yang mana tamu mai. Kalau tuan-tuan tak kerti apa kijang, kijang ni lagi sedap daripada lembu. Haji Man, makan ni. Tak tak tahu juga. Lagi sedap. Tuan-tuan, yang mana yang paling sedap, yang paling mahal dalam rumah, sifat para rasul, yang tu yang diberikan kepada tamu. Dalam keadaan tetamu tu bukan adik-beradik dia, tak kenal pun. Habis bok mai hidang apa semua, panggang pula tuan-tuan tu. Sekok 3 orang kita kata tu dia. Panjanglah cerita tuan-tuan. Bok mai hidang. Kata para ulama tafsir, yang ni tak ada dalam Quran. Cuma Quran sebut tangan mereka pegang tak kena, pegang tak sampai. Sebab apa? Sebab cahaya. Malaikat pegang dia mengikut ni. Bila pegang daging tu, jadi mengikut ni. Dia macam dia tak dapat. Nabi Ibrahim jadi takut. Ar-raw', Allah sebut dalam Quran, raw'un ni dia jadi takut. Dia tengok kan. Tuan-tuan, setara Nabi itu dia tak kenal yang tu malaikat. Ada hak wali jadi-jadian ni, malaikat duk mai tiap-tiap hari pula tu. Oi, punya hebat. Jibril mai dah, mai duk bai'ah pula tu. Israfil mai bai'ah dia sekali. Amboi. Tuan-tuan, yang ni tak ada khilaf. Nabi Ibrahim sampai tahap itu dia tak kenal yang tu malaikat. Sampailah lepas duk pegang tu tak capai, tak dapat, dia pun takut. Bila malaikat tengok Nabi Ibrahim dah ketakutan, baru dia faham, inna rusulu rabbik, kami ni para rasul, malaikat. Baru dia tenang. Kemudian, wahai Ibrahim, ada 2 berita. Yang pertama, Allah nak kurniakan anak kepada kamu. Dua-dua umur 80 ke atas. Cerita panjang lah. Habis berita anak, seronok dapat. Tuan-tuan, dapat berita gembira dapat anak. Nabi Ibrahim pun dah tenang apa semua. Wahai Ibrahim, kami juga dalam perjalanan membawa azab Allah kepada Nabi Lut, kepada kaum Lut alaihissalam. Nabi Ibrahim kata, Allah telah putuskan kepada kalian untuk membawa azab ke kaum Lut. Ya, kalaulah ada di kalangan kaum Lut itu 10 buah rumah yang beriman, boleh tak hampa tarik balik azab tadi? Rahmat dan pengasih Nabi Ibrahim, bukan kaum dia, tapi rahmatlah Rasul kan. Boleh tak kalau ada 10 rumah yang beriman? Maka jawab malaikat ni, wahai Ibrahim, bukan 10 buah, 7 buah pun tak ada, 5 buah pun tak ada yang beriman. Tuan-tuan, berapa peratus tuan-tuan yang waktu tu amalkan tu? 95%. Wallahu alam. Tapi apa dia yang dari apa yang disebutkan oleh malaikat, wahai Ibrahim, bukan 10, bukan 7, 5 buah pun tak ada. Maksudnya begitu majoriti waktu tu. Nabi Ibrahim dia, dan Allah sebut dalam Quran, yujadiluna fi qaumi Lut. Nabi Ibrahim bersoal jawab dengan para malaikat tentang kaum Lut yang akan didatangkan bala, yang akan didatangkan azab sebentar. Berapa hari saja lagi. Nabi Ibrahim kata, boleh tak mohon dengan Allah untuk tidak menurunkan bala tersebut, wahai Ibrahim. Tak payah bincanglah tajuk ni, sebab bala ini telah diputuskan oleh Allah. Tak boleh dah. Tapi Nabi Ibrahim dengan sifat kasih dia apa semua. Bahkan tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tuan-tuan tengok surah Hud balik nanti kan. Tengok daripada ayat 70 tu, kisah tu lah. Antara tempat yang disebutkan kisah azab
yang diturunkan kepada kaum Nabi Lut yang mengamalkan hubungan seks songsang ni, surah Hud daripada ayat 70 tu sampai 82. Boleh tengok terjemahan. Ni saya hurai ni. Kan? Jadi Nabi Ibrahim bukan saja dia minta, bahkan tuan-tuan sekalian, dia pi pula. Disebutkan oleh para ulama tafsir, Nabi Ibrahim keluar daripada Palestin, pi Jordan, pi ke Laut Mati, ke Sadum tu. Pergi ke Sadum, dia pun berdakwah pula. Kan? Dia pun berdakwah, dia kata akan datang azab Allah. Orang tak heran dah tuan-tuan. Sebut azab Allah ke hang Rasul ke, tuan-tuan bayang tengok. No? Kita kalau orang soleh hari ni bagi tahu kepada kita, bagi amaran kepada kita, jangan buat benda ni, nanti jadi sekian, pun kita akan ambil, orang kata apa, ambil cakna lah benda tu. No? Seperti mana Syahid Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti, no? Ada video dia secara jelas sebelum jadi kebangkitan rakyat di Syria tu, dia dah sebut, no? Saya dengar dengan telinga saya sendiri, no? Dia sebut, dia kata jangan. Aku nampak dalam mimpi Allah Ta'ala buat main satu berita yang buruk kepada kita semua. Dia larang, dia kata jangan buat benda ni. Aku nampak akan berlaku pertumpahan darah yang lebih besar. Kan? Jadi itulah. Jadi Rasul ni tuan-tuan, Nabi Lut pun bagi tahu jangan buat benda ni, akan datang azab Allah. Nabi Ibrahim main tambah pula bagi tahu lagi jangan buat, akan datang azab Allah. Orang tak heran, tak takut, sedangkan depa tahu yang ni Rasul, ini Rasul. Dia tahu tuan-tuan apa bukti dia. Saya bawa satu persatu, iaitu bila Nabi Lut main bagi tahu akan kamu semua akan dikenakan azab Allah kalau berterusan mengamalkan benda pelik, benda teruk, songsang macam ni. Depa kata akhriju ala lutin. Wa qulan depa ni innahum unasun yatatahharun. Yang ni geng-geng suci. Buat kelang. Orang-orang baik ni buat kelang, hak bersih-bersih, hak geng-geng suci ni buat kelang. Tuan-tuan, ayat depa ada hari ni sama. No? Ayat yang sama, watak yang berbeza, orang-orang yang berbeza aja. Tuan-tuan, hari ni bila kita sebut sekian macam ni, ni mereka ni biduk jauh lah, biduk tanglai lah, ni geng-geng baik ni, geng suci. Innahum unasun yatatahharun, kata kaum Nabi Lut kepada Lut alaihi salam. Nabi Ibrahim pun balik. Tetamu Nabi Ibrahim, para malaikat ni pun balik, bergerak. Lepas bagi tahu dua berita ni, Nabi Ibrahim pun dah pujuk, dia dah pujuk. Allah sebut bagaimana Nabi Ibrahim merayu untuk ditarik azab yang akan diturunkan beberapa hari ini. Dan Allah puji Nabi Ibrahim. Allah sebut dalam surah Hud ni ayat 75, Allah sebut inna Ibrahima lahalimun awwahun munibun, iaitulah sesungguhnya Ibrahim ini seorang yang penyantun, lembut hatinya, selalu suka kembali kepada Allah. Baik Nabi Ibrahim, lembut hati dia, kata Allah dalam Quran. Kemudian malaikat pun bergerak menuju ke Jordan. Ini bahasa mudah faham, menuju ke Sadum. Sampailah di kampung tersebut. Di kampung tu lah. Bila sampai di kampung tu, bukan masuk tengah kampung lagi. Ada dua riwayat, saya pilih satu je lah. Ada satu cerita jumpa dengan anak-anak Nabi Ibrahim yang salihah. Nabi Ibrahim pula, anak-anak Nabi Lut yang salihah. Ada satu riwayat, para malaikat ni terus pergi berjumpa dengan Nabi Lut alaihi salam yang sedang bekerja di kebunnya. Nampak tuan? Yang sedang bekerja di kebunnya. Para rasul ni kalau dia minta dengan Allah, ya Allah, keluarkanlah emas kepada aku, Allah Ta'ala boleh buat turun seketui-seketui macam ni. Kan? Tapi mereka bekerja. Yang tu tajuk bagaimana para rasul bekerja, berpenat lelah, membanting tulang untuk menyara kehidupan mereka. Nabi Lut bekerja di kebun dia. Antara kepakaran pada zaman itu ialah berkebun pada zaman itu. Maka Nabi Lut bekerja.
Datang malaikat ni, 2 atau 3 orang, pilihlah mana-mana riwayat pun datang para malaikat ni. Wahai Lut, wahai pemuda, kami ni daripada luar nak jadi tetamu, boleh ke? Nabi Lut pun tengok, oh bukan orang kampung ni. Dia pun mula berhenti lama bila dia tengok 3 orang ni. Dia kata, hadza yaumun asib, hari ni hari jam. Tuan-tuan, perkataan ni ada, Nabi Lut sebut ayat 77. Dia kata hadza yaumun asib. Bila dia tengok 3 orang ni semua handsome, semua 3 ni dengan tubuh tegap, dengan muka kacak, dia kata hadza yaumun asib, hari ni hari malapetaka, dia kata. Pasal apa? Pasal dia tahu dah apa nak berlaku. Dia tolak tak yang ni, mereka ni nak jadi tamu? Rasul tolak dah? Rasul takkan tolak. Wahai Lut, kami nak bermalam di rumah kamu, nak jadi tamu. Maka Nabi Lut pun tengok, dia risah dah. Nabi Lut resah, dia tahu dah apa berlaku sekali. Habis dia akan malu dia. Nak tolak pun tak boleh, nak ambil pun jadi serba salah. Maka Nabi Lut kata, boleh. Berjalan balik ke rumah Nabi Lut AS dalam keadaan yang rahsia. Nabi Lut pun bertanya kepada mereka ni. Dan tuan-tuan, poin sebelum saya lupa, Nabi Lut tak tahu ketiga-tiga ataupun kedua-dua orang ini adalah malaikat. Faham tuan-tuan? Bila kita mengaji lagi tuan-tuan, insya-Allah Allah selamatkan kita daripada ditipu. Macam-macam hari ni. Imam Mahdi berlambak-lambak. No? Tamanmu Imam Mahdi, tamanmu ada Imam Mahdi. Hak perempuan pun ada. Imam Mahdi juga. Saya pernah jumpa tuan-tuan. No, macam-macam pernah jumpa ni, terlampau pelik. Tuan-tuan, Nabi Lut, Rasul yang kedua yang tak tahu 3 ni malaikat. Tak tahu, yang ni tak ada khilaf. Sampai ke sudah baru dia tahu. Tak isi cerita. Ni sampai dah ni. Kemudian Nabi Lut pun ajak balik dalam perjalanan tu. Nabi kata, ama ta'lamuna ma ya'malu ahli hadhihi al-qaryah. Nabi Lut kata, tak pernah dengar kau cerita kampung, penduduk kampung ni 40,000 orang kan, 40,000 orang, 400,000 orang. Besar mana tuan? Yang mengamalkan seks sonsang ni secara bebas dan tak malu dah, secara berleluasa. Nabi Lut kata, tak pernah dengar kah pasal kampung kami? Sesungguhnya kata Nabi Lut, innaha la syarru qaryatin fil ardi amalah. Penduduk di kampung ni mengamalkan sesuatu yang paling buruk, tapi dia tak abang ni. Jalan sampai masuk dalam rumah dia, seorang pun penduduk daerah yang besar tu tak tahu. Alhamdulillah selamat. Para malaikat ni sampai tengah hari. Yang ni disebutkan, ada riwayat. Sampai tengah hari rembang. Ini disebutkan dalam Quran. Betul-betul tengah hari sampai, duduk dalam rumah Nabi Lut apa semua. Anak-anak dia pun salihah, 2 orang perempuan, rahsiakan. Nabi Lut minta rahsia. Isteri Nabi Lut balik. Isteri dia tidak beriman dengan syariat dia. Dia masuk rumah, tengok Nabi Lut duduk sembang. Dia kata handsome. Hak ni kacak sungguh-sungguh ni, tak pernah tengok yang sekacak ini dan seelok ini pakaian mereka. Seelok itu. Kacak sungguh. Maka isteri dia normal, isteri Nabi Lut ini normal. Tapi perangai tak elok. Dia keluar dan dia pergi bagi tahu kat orang. Dia pergi dekat kelab, dia pergi kat jalan, dia kata kat rumah aku, hebat. Kan? 3 orang ni tak pernah ada yang handsome macam mereka. Tuan-tuan, bila dia pergi bagi tahu ni, pergi bagi tahu, Allah sebut dalam Quran, waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaih. Satu daerah tu pakat keluar ramai-ramai, bersegera, berlari-lari lagi. Punya tak tahan. Allahu Akbar. Ni saya nak cerita tuan-tuan. Allah gunakan ibarat, bukan mereka pergi keesokan harinya mereka pun pergi. Lepas isteri Nabi Lut bagi tahu, pakat berlari pi. Punya zaman tu nak bagi tahu
Fahamlah tuan-tuan. Hari ni kalau ada orang yang nak berzina pun, dia tak ada lah dengar ada perempuan cantik terus start motor pum ping. Tuan-tuan, tak sampai tahap tu. Tapi perlakuan songsang zaman Nabi Lut ni sampai tahap Allah Ta'ala ibaratkan dalam Quran, yuhra'una ilaih, pakat berlari, bersegera. Kalau kita zaman hari ni start motor pum pergi rumah Nabi Lut. Petang dah, waktu tu dah petang. Berimpun rumun rumah Nabi Lut. Hak ni yang Nabi Lut kata ni, hak ni malapetaka dah. Semua lepas ketuk pintu apa semua sampai terak tu. Punya tak ada malu dah. Sampai ketuk pintu Nabi Lut kata untuk apa? Depa pun sebut, wahai Lut, bagi tetamu kamu kepada kami. Tuan-tuan nak terima mana? Serahkan tetamu kamu kepada kami. Wahai Lut, kami dah tahu siapa ada di dalam. Kami nak mereka tu. Nabi Lut kata, ni anak-anak aku ada yang perempuan tak berkahwin lagi. Hunna atharu lakum. Mereka ini lebih suci untuk kamu. Janganlah malukan aku depan tamu aku. Wahai Lut, tengok jawapan dia. Tuan-tuan boleh tengok apa nama ni dalam Quran. Dijawab oleh kaum Nabi Lut tadi, laqad alimta ma lana fi banatika min haq. Wahai Lut, hang pun tahu kami bukan mau dengan orang perempuan. Tuan-tuan, dahsyat zaman tu. Wahai Lut, hang tahu kami ni semua tak mau dengan orang perempuan. Kami tak ada nafsu, hang pun tahu benda tu. Wa innaka la ta'lamu ma nurid, hang tahu pasal apa kami nak tamu ni. La ilaha illallah. Punya tak malu tuan-tuan. Bukan dia bercinta dulu ke apa ke kan. Tak kira lah kalau jantan sama jantan pun dia bercinta dulu ke apa semua. Hak ni jenis rogol ni. Oi, jenis kasar punya ni. Jenis tak tahan dia jumpa. Subhanallah. Nah. Nilah tahap nilah yang Quran nak cerita kat kita semua. Sampai lepas pi sebab rupa paras setampan tiga-tiga orang malaikat tu tak pernah ada. Lagilah semua tak boleh nak, dia jadi tak boleh nak fikir dah tuan. Oh, dia jadi tak boleh nak fikir dah. Pi rumah tu, akhirnya mereka redah pintu. Terbuka pintu rumah Nabi Lut alaihissalam. Maka jawab malaikat-malaikat tadi, wahai Nabi Lut, jangan takut. Inna rusulu rabbik lan yasilu ilaik. Wahai Lut, kata malaikat Jibril, tak payah takut. Kami malaikat, mereka takkan dapat menyentuh kami. Bila dah masuk dalam tu, malaikat Jibril alaihissalam pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, izinkan aku butakan mata mereka. Yang ni ada dalam Quran. Ada, tapi bukan dalam surah ni, dalam surah lain Allah Taala izinkan, maka malaikat Jibril waktu tu orang lah, dia pergi sentuh dia di muka. Walaqad rawaduhu an dhaifihi fatamasna a'yunahum fadhuqu 'adzabi wa nuzur. Malaikat Jibril dia pergi sentuh macam tu. Dia sentuh buta, semua buta. Hak geng-geng ni, hak ketua-ketua lorong lah ni, hak main ni. Hak rempuh masuk ni kira hak paling tak boleh kawal lah ni. Tuan-tuan ni hak 15-20 orang yang rempuh pintu sampai pecah masuk ni. Punya nak kat handsome ni. Dia manusia macam ni. Bila dia jadi macam ni, dia tak jadi tak malu dah. Sebab tu tuan-tuan tengok dalam YouTube hari ni, hak geng lelaki-lelaki tukang di perempuan ni kan, transgender ni kan, LGBT hak T tu, hak transgender tu. Dia lelaki-lelaki, dia tukang tubuh dia jadi perempuan. Berapa orang ni? Ada 2-3 orang, saya tak mau sebut nama dia. No? Depa punya pengikutnya ratus-ratus ribu punya. Dia malu ke? Tak malu. Tuan-tuan, kalau dia keluar, dia bawa jantan ke dia bawa perempuan? Dia bawa jantan. Dia tu lelaki ke perempuan? Dia lelaki. Dia bawa siapa? Dia bawa lelaki. Malu tak? Tak malu. Dia tunjuk dah kat orang, ratus-ratus ribu orang tengok. Tak ada siapa rasa apa. Tak ada siapa rasa apa. Siapa yang berdepan dengan mereka ni dan sebut benda ni? Ni yang sebut ni, macam Nabi Lut alaihissalam. Allahu akbar. Dia takkan segannya geng ni, dan dia jadi macam tu, dia tak malu dah. Maka depa ni rempuh pintu masuk sampai ke dalam, akhirnya buta.
Buta. Dah buta, nak buat tang mana lagi? Kan senanglah nak nampak pun senang. Bukan dia boleh ligan dah. Malaikat Jibril pun tampak muka dia, bukan tampaklah, disentuh muka, sentuh kan. Ini disebut oleh para ulama tafsir, dan jadi buta. Akhirnya depa balik macam tu lah. Dah pakat kena dah. Pakat kena, habis buta, hak mai semua. Habis pakat balik. Meraba-raba balik apa semua. Maka malaikat pun beritahu, wahai Ibrahim, bawa keluar orang-orang yang beriman daripada kampung kamu, ahli keluarga kamu, kecuali isteri kamu. Sebab sesungguhnya azab Allah sudah pun dekat. Sebab azab Allah akan diturunkan subuh. Malaikat sampai tengah hari, duduk sampai petang, dekat nak malam, pecah rahsia. Lepas tu main duduk rumun apa 3-4 jam, dekat subuh. Subuh azab turun. Waktu tu kita kata lah, hari ni dah ada jam kan. Alaysa subuhu biqarib. Malaikat kata, wahai Ibrahim, subuh dah dekat. Azab Allah akan diturunkan waktu subuh. Keluarlah kamu daripada kampung ni. Satgi bila kamu keluar daripada kampung ni, janganlah kamu pandang ke belakang. Ni nak tajuk filem jangan tengok belakang tu. Ni dia ambil dalam ni kah? Wala yaltafit minkum ahadun. Ayat 81. Hak jangan pandang belakang tu sini. Ada para ulama tafsir sebut, ya, jangan pandang belakang tu, jangan tengok ke belakang. Tuan-tuan, punya dahsyat azab tu. Azab yang Allah nak buat turun tu, dan ada tafsiran lain lah, no? Dia terlampau dahsyat, jangan sampai tengok. Kerana orang boleh pitam dengan menyaksikan azab tu. Dia boleh bergetak-getak tubuh badan dia kalau tengok azab tersebut. Satgi keluar, wahai Lut, dengan anak-anak kamu, 2 orang anak dia Salihah, dan orang-orang yang beriman berapa orang je, dan jangan tengok dah ke belakang. Keluar terus. Maka Nabi Lut pun buat keluar, isteri dia buat keluar, beberapa orang ya, wallahu alam, tidak disebutkan yang beriman. Maka keluar, kemudian malaikat pun mula turunkan azab, bermula dengan suara yang kuat daripada langit. Benar bayang tengok, dia digerun. Tuan-tuan, kalau ada satu suara hari ni, dia pancak sini, satu bertam ni dengar, rasa macam mana? Punya kuat, pung. Satu kepala batas ni kita kata 400,000 kan. Mai satu suara daripada langit, sayhatun, Allah sebut dalam sayhatun minas sama. Tuan-tuan boleh tengok surah lain, tak silap saya. Dalam ni dia sebut satu jenis ya. Dia mai 3 azab. Pertamanya dia mai dengan suara yang kuat daripada langit, dia turun suara tu ketika mereka sedang masih lagi sedang melakukan kemungkaran. Tuan-tuan kalau perasan orang-orang di kelab-kelab malam ni dekat dengan subuh, sampai dekat subuh, dia akan mula rancak ni bukan pukul 9 kah? Pukul 9 tak ada lagi kelab malam, jangan pergi pukul 9. Tak ada orang ni. No, 1 kan, 2.30, 3.30 dekat subuh. Sama, perangai yang sama tuan-tuan. Yang ni. Sampai dekat subuh depa masih berpesta di kelab-kelab apa semua ni, masih duk diwak hang aku apa semua, duk buat pelakuan songsang ni. Waktu tu turun satu suara yang kuat daripada langit. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam, dia yang cungkilkan, no? Dia rebuk kat dalam bumi Sadum tu, terbuk kat dalam, angkat, lepas tu baru hempak turun ke bawah. Sebab tu di laut mati tu, kajian moden ada gunung yang dia punya dasar dia duduk di atas tu, puncak dia duduk di bawah. Kan? Orang yang pakai hak kaji batu apa semua ni, dia tahulah kan, dasar gunung ni jenis batu tu dia tahu. Maksudnya bila terbalik kot tu, depa pergi ambil tengok, ni hak sepatutnya dasar hak bawah berapa kilometer tu. Duduk di atas. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, ja'alna 'aliyaha safilaha. Jibril dia korek kat dalam, dia cungkil naik, terbalik macam tu, baru dia rejam pergi bawah. Tu azab yang kedua. Azab yang ketiga, Allah Ta'ala sebut, kami buat turun api-api. Bukan api, kami turunkan batu-batu daripada langit. Batu itu telah pun dibakar. Musawwamatan inda rabbik. Setiap batu tu ada tanda. Tuan-tuan, dah turun mai satu suara yang kuat, tanah ataupun daerah negara Sadum itu dikorek, diangkat, diterbalikkan. Turun mai pula batu yang telah dibakar untuk kena dan hancurkan tubuh
Setiap kaum Nabi Lut alaihissalam, seorang ulama tafsir sebut, ulama tafsir ni bukan ustaz hak zaman hari ni lah kan, Al-Imamul Alusi, Imam Mujahid, Al-Imam Ibn Abbas apa semua ni, dia sebut setiap batu itu ada nama dah. Ini salah satu riwayat lah untuk mentafsirkan musawwamatan, iaitu batu-batu yang ada tanda. Apa dia? Setiap batu tu telah dibakar, panas, dia ada tanda. Turun mai batu tu, noh, pum pum pum. Jadi hujan daripada batu yang telah pun dibakar dan batu panas, kena kaum tersebut akhirnya matilah kesemuanya. Habis semua sekali. Tak berbaki seorang pun di situ. Kesemua sekali dihancurkan dibakar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa sekadar tu dulu untuk malam ni, 8.50 dah. Semoga kisah tersebut mendatangkan keinsafan kepada kita semua. Banyak yang kita belajar, tuan-tuan. Pengajaran daripada kisah ni, setakat mana mereka mengamalkan perlakuan songsang itu, sekadar dan setakat itulah yang kita tengok pada hari ini. Yang sedang berlaku, sedang berkembang, semakin hari semakin banyak. Maka ya Allah, kami sebutkan di hadapan pada malam ini ya Allah, bahawasanya kami tidak redha dengan apa yang telah berlaku tersebut, dan insya-Allah sama-samalah kita berdakwah untuk mengajak mereka ini ke jalan Allah dan ke jalan yang benar. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.